Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Muhammad Tajuddin Muhammad Rasdi dan pada YouTube kali ini saya ingin memberi ulasan sedikit tentang isu muda yang dikatakan akan bertanding bersendirian. Jadi tajuk YouTube ini adalah nasihat seorang tua kepada muda. Jadi saya pun dah umur 61 tahun, bolehlah dikatakan orang tua, dan telah mempunyai anak 5 orang dan semuanya dah dewasa, dan juga mempunyai cucu selama 3 orang. Maka itu bolehlah dikatakan bahawa sebagai seorang bapa, seorang suami, dan juga karya sebagai ahli akademik yang menulis lebih daripada 55 buah buku, dan juga banyak membuat ceramah ataupun public talk, serta menulis lebih dari 600 artikel di dalam media berkenaan dengan pendidikan, berkenaan dengan masyarakat, berkenaan dengan agama, berkenaan dengan politik. Jadi sedikit sebanyak pengalaman kesemua ini saya ingin berkongsilah kepada orang-orang muda dan orang-orang di dalam parti muda. Baik, pertama saya ingin mengatakan bahawa secara peribadi saya amat suka kepada Syed Saddiq dan juga parti muda. Syed Saddiq saya kenal agak lama dan pernah berforum, dan beliau adalah seorang muda yang saya kagum sekali di dalam melihat kenyataan-kenyataan politik dan juga aktiviti beliau. Baru-baru ini beliau menegaskan dengan sejelas-jelasnya kedudukan dan pandangan beliau menentang Tun Dr. Mahathir dalam isu di mana Tun Mahathir mengatakan bahawa kita tidak boleh berkempen bahawa negara ini adalah negara multicultural ataupun pelbagai kaum. Jadi ada beberapa peristiwa dalam sejarah yang terdekat. Saya lihat Syed Saddiq adalah amat konsisten sekali di dalam kenyataan beliau, dan saya amat berterima kasih dan bersyukur kerana mempunyai seorang pemimpin muda yang saya harap dapat menjadi Perdana Menteri pada suatu hari nanti. Jadi apabila muda ditubuhkan, saya cukup gembira, walaupun kita faham muda itu bukanlah parti untuk orang muda semata-mata, tetapi ia fokus kepada orang muda, sebab akronim muda tak semestinya tidak ada perkataan muda di situ, ya. Jadi saya cukup mengharapkan bahawa orang-orang muda dan parti politik muda membawa satu nafas baru, satu naratif baru kepada orang-orang muda di Malaysia. Naratif kita sekarang ni, terutama pada orang-orang muda Melayu, adalah kena kita ada orang kata apa, ketua atau pemimpin politik Melayu mesti politik Islam, barulah kita selamat. Jadi saya rasa ini adalah cukup sempit. Memanglah kita Melayu dan memanglah banyakkan kita Islam, tetapi ini bukan sepatutnya menjamin karya kita dan juga kehidupan kita, sebab kita adalah sebahagian daripada masyarakat global. Jadi kalau macam YouTube ni pun global, dan juga kita kena fikir lebih luas daripada itu. Namun apabila saya melihat perkembangan, maka muda tidaklah banyak membuat apa-apa perubahan dari sudut membuat program untuk orang muda, membuat YouTube untuk menjadi influencer, sebagai mengubah naratif. Muda hanya bertumpang kepada Pakatan Harapan, dan Pakatan Harapan mempunyai perasaan generous ataupun murah hati untuk memberi muda beberapa kerusi, walaupun parti itu tidak ada pengalaman langsung untuk bertanding. Jadi dari sudut ini saya rasa Syed Saddiq dan muda harus berterima kasih
dan saya tak pasti dalam pilihan raya kecil Johor dan Melaka sama ada muda ada kerusi atau tidak. Tetapi pengalaman GE ataupun pilihan raya 15 itu dah cukup untuk menyatakan bahawa Pakatan Harapan menganggap bahawa muda ini adalah parti yang penting. Cuma apabila telah tamat pilihan raya ke-15, muda masih lagi menunggu keputusan untuk menjadi partner kepada Pakatan Harapan, dan apabila tidak diberikan partnership seperti juga Waita Murty dan juga partinya Malaysian Alliance, I think MAP saya rasa, maka dia menjadi tidak senang dan membuat berbagai-bagai kenyataan untuk menunjukkan bahawa muda adalah mangsa kebongkakan atau ketaksupan Anwar Ibrahim yang kini telah menjadi Perdana Menteri. Saya rasa ini tidak sepatutnya lah dilakukan, kerana muda harus berterima kasih terhadap peluang yang telah diberikan. Jadi sekarang isunya adalah muda kata nak bertindak solo, iaitu letakkan calon-calon dekat beberapa tempat supaya mereka bertindak sendirian. Pada pandangan saya, Syed Saddiq dan muda seharusnya berfikir dengan baik-baik, kerana keputusan ini adalah keputusan yang amat penting dan amat berbahaya kepada muda. Sebab saya sayang kepada Syed Saddiq dan saya sayang kepada muda, maka saya membuat YouTube ini untuk meminta parti ini berfikir dengan sedalam-dalamnya, dan saya akan bagi sebab-sebabnya kenapa saya berpandangan sedemikian. Yang pertama, muda tidak mempunyai pengalaman dan machinery atau jentera untuk berpilihan raya. Tuan-tuan, di dalam Malaysia ni kalau kita tidak ada jentera, susahlah, memang tak usah haraplah untuk kita dilantik. Seperti juga rakan-rakan saya di dalam independent candidate seperti Siti Kasim, Taufik, mereka tidak ada jentera, dan ini mengakibatkan mereka hilang deposit. Jadi di sini saya ingin memberi nasihat bahawa muda perlu melihat kepada realiti atau real politik Malaysia, bahawa politik Malaysia ni tak semestinya politik YouTube atau TikTok, walaupun Perikatan Nasional dikatakan mempunyai pengaruh yang besar dalam TikTok dan YouTube, tetapi masih lagi kita perlu ground workers, dan ini adalah suatu yang harus dipikirkan. Yang kedua, pengundi-pengundi Malaysia, walaupun mereka mungkin minat kepada orang muda dan juga Syed Saddiq, tetapi apabila mereka dah melihat bahawa parti itu parti kecil dan parti itu mungkin memecahkan undi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang berdepan dengan Perikatan Nasional, maka mereka tidak akan mengundi. Seperti juga pengalaman rakan-rakan saya independent candidate, di mana saya telah memberi nasihat kepada rakan-rakan saya jangan bertanding menentang PH. Jadi mereka tidak mengambil nasihat saya, maka mereka hilang deposit kesemuanya. Dan perkara yang sama saya rasa akan terjadi, dan saya telah tanya beberapa rakan-rakan, kalau kamu berdepan dengan calon UMNO katakan, dan calon muda, yang mana satu yang kamu akan pilih? Mereka kata mereka kena pilih UMNO walaupun mereka tak suka UMNO. Tetapi UMNO bersama dengan Pakatan Harapan, dan muda tidak ada apa-apa kekuatan. Jadi dan akan memecah belahkan undi atau kiraan undi tersebut. Dan alasan ketiga juga adalah apabila saya mendengar Syed Saddiq hendak membuat crowdfunding dan juga membuat perniagaan atau menjual aset-aset calon-calon seperti kereta dan sebagainya, maka saya rasa agak sedih. Sebab kalau dahulu apabila Syed Saddiq membuat crowdfunding,
memang orang seperti saya dan ramai rakan-rakan akan memberikan wang. Tapi minta maaf bercakap, kalau orang nampak bahawa memberikan wang kepada muda akan memecahkan undi, maka minta maaf, saya rasa orang macam saya pun tidak akan memberi sumbangan. Jadi saya pun dah tanya beberapa orang dan mereka pun berkata demikian. So, jadi saya risaulah apabila calon muda akan hilang deposit, dan ini akan menjadi sesuatu yang cukup menyedihkanlah orang seperti saya, seorang bapa yang masih lagi terpaksa kita kata menyara beberapa anak yang sudah dewasa sebab mereka kehilangan pekerjaan, buat Grab dan sebagainya sebab waktu pandemik, sebab unemployment yang banyak dan sebagainya. Jadi saya faham kesukaran demikian, dan saya sedih kerana saya tak dapat memberi sumbangan apa yang boleh sebab kita tidak mahu undi itu dipecah. Jadi yang selainnya tu adalah kita kata bahawa muda sepatutnya bertindak bersendirian untuk bertanding. Apa yang patut muda buat adalah mereka patut mengemaskinikan pertubuhan mereka. Yang pertama saya hendak lihat adalah program-program pada orang muda tentang karya, tentang bagaimana kita menghormati antara kaum dan juga antara agama. Dan ini juga adalah sesuatu yang akan memberi penghormatan kepada muda. Kalau muda bertindak solo dan menjadi calon yang memecah belahkan antara PH, BN dan juga PN, maka rakyat Malaysia sendiri akan hilang keyakinan kepada muda di waktu atau tahun-tahun berdepan, kerana di dalam GE16 mungkin mereka tidak akan lagi suka untuk mengundi muda sebab dikhawatiri ia menjadi parti khianat. Jadi muda harus berfikir untuk membantu PH dan BN dalam jentera pilihan raya dengan memberi ceramah, dengan membuat influence di dalam YouTube atau social media, TikTok, Facebook, Instagram, semua ni saya tak pandai sangat. Jadi muda harus bertindak sedemikian, bergerak di dalam universiti, mempunyai sel-sel untuk mengajar apa makna demokrasi dan apa makna kita sebagai negara yang duduk dalam keadaan global. Maka orang yang ataupun pemuda yang baik adalah mereka yang berusaha, banyak membaca, pemikiran kritis, inovatif, dan tidak menghina-hina orang kerana budaya atau kepercayaan mereka dalam sosial media ataupun di dalam hubungan harian. Jadi inilah saya punya nasihat kepada Yang Berhormat Syed Saddiq, orang yang saya hormati, bukan sebab dia nama yang berhormat, sebab saya, kalau saya tak hormat tu saya tak panggil YB lah. Jadi saya harap Syed Saddiq dapat memberi panduan dan didikan yang baik kepada ahli-ahli muda. Tidak ada malunya kalau muda tidak bertanding dan merendahkan diri, melapangkan dada dan juga bersedia belajar daripada orang-orang pemuda-pemuda seperti Howard Lee atau Shafura atau Shahrizan atau Iswardi Morni dan sebagainya. Perlu menimba segala pengalaman dari mereka. Saya yang tua pun menjadi subscriber kepada Iswardi Morni dan juga Lokman Nur Adam, kerana saya perlu belajar selok-belok politik supaya dapat memberi analisis dan cadangan yang lebih baik. Jadi sekian saja. Saya harap nasihat orang tua seperti saya ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, kerana niatnya adalah seperti bapa dengan anak yang tidak mahu anak itu kecewa, kecundang dan juga binasa
kerana satu tindakan yang tidak difikirkan sedalam-dalam dan tidak adakan pengalaman-pengalaman orang yang terdahulu. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.